para penyokong, pendokong di Jerai yang duduk dalam khemah, yang duduk berdiri di luar khemah, yang duduk dalam kedai makan, dan di mana saya yang didengari suara ini termasuk dalam talian online. Saya duduk tengok tuan-tuan tadi, daripada tadi tak sabar. Tuan-tuan tak sabar nak bagi derma. Saya tahu oleh muka-muka ni semua tak sabar nak bagi derma. Pakai ada seluk poket tu. Jadi saya lancar kutipan derma. Silakan. Tuan-tuan jangan buat rasa bersalah, buat macam tak tahulah. Itu biasalah. Bagi tuan-tuan. Tu saya tengok dah warna apa. Bagi seluk tu, bagi terus, boh terus. Nasib lah. Tukang kutip seorang ya. Dua. Tapi adik-adik pusing semua ambil. Tuan-tuan dan puan sekalian. Kutip lu. Panggil. Siapa tak mai panggil, pergi kat dia. Mereka kata kita ambil duit judi buat pilihan raya ni. Jadi tuan-tuan habis duit tu semua duit judi lah kot. Kok sedap mulut kan mereka nak kata kita noh. Sekali kita jawab tajuk tu. Tuan-tuan dan puan sekalian, hak pasal duit judi tu saya sebut bila dah sebut dah. Hari tu dia main ceramah di Jerai ni jugalah. Di mana Bobi Ustaz Sabri? Dewan Serbaguna Guang Seberak. Dekat-dekat sini lah. Dia pun main ceramah, dia kata dia ada bukti PN ambil duit judi untuk dana pilihan raya. Dia sebut tu 2-3 hari lepas. Dan dia sebut pula, saya ulang sesaudara. Dia sebut lagi. Dia sebut, dia ada bukti berjalan pergi situ, berjalan pergi sini. Duk ulang tu, duk wirid lah tu lah. Yang peliknya, kami terima jawapan bertulis di Dewan Rakyat bertarikh 25 Mei 2023. Ditanya oleh ahli Parlimen Pasir Mas, rasanya tanya kepada menteri yang jaga undang-undang Parlimen, Datuk Azalina. Jawapan bertulis tersebut, setelah dia siasat tidak ada unsur-unsur judi, tidak dapat dikaitkan dengan judi, tidak dapat dibuktikan dana PNM daripada judi. Itu jawapan bertulis Parlimen. Jawapan ni semua orang boleh cari. Buka dalam laman web Parlimen, cari jawapan bertulis, tekan tarikh sekian, keluar. Kita pun terimalah itu sebagai jawapan rasmi kerajaan. Tempat yang paling rasmi untuk jawab soalan yang dikemukakan oleh ahli-ahli Parlimen ialah dalam Dewan Rakyat. Tuan-tuan lantik wakil rakyat untuk kami bangun bercakap, tanya apa yang rakyat nak tanya. Kita pun tanya, dia pun jawab. Rupa-rupanya Perdana Menteri ni tak percaya dekat menteri yang dia lantik. Menteri undang-undang tu menteri di Jabatan Perdana Menteri. Bawah dia Perdana Menteri seorang, timbalan Perdana Menteri ada 2 orang, ada menteri Jabatan Perdana Menteri, ada timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri. Ada berapa orang tu semua? Semua tu dia lantik. Bila lantik ni maknanya dia akan pilih orang yang dia paling percaya. Menteri itulah yang jawab di Parlimen bertulis. Kalau jawab lisan ikutlah tersilap sebut bertulis. Mengesahkan tidak ada kaitan dengan judi, tidak dapat dikaitkan dengan judi dan tak ada bukti pun kait dengan judi. Hak dana, hak PN terima. Menteri dah jawab macam tu, lepas tu dia ulang balik di sini. Bawa 2-3 hari baru ni, dia kata saya ada bukti. Lah, hang tak percaya kat menteri hang lantik ni, kok mana pergi lantik? Berapa pecat buang lah, setuju? Lagu mana hang lantik menteri-menteri bagi jawapan rasmi Parlimen? Lah ni siapa hang mahu? Menteri mahu ke hang mahu? Kalau jawapan menteri tu salah, silap, tak betul, kena tukar menteri tu. Mesti bertanggungjawab kepada Parlimen, Dewan tertinggi yang buat undang-undang di negara. Mana boleh bagi jawapan main-main. Kalau Perdana Menteri buat silap, takkan Perdana Menteri buat silap. Sepanjang dia jadi Perdana Menteri 7 bulan ni, dia tak biasa buat silap sekali pun lah, betul tuan-tuan? Sikit pun tak ada silap lah. Orang
Orang syok dia tu jadi Perdana Menteri sampai orang kerat kepala bola rumah. Orang syok kat dia. Tuan-tuan sekalian, jadi tak usah duk percayalah judi-judi ni, tak betul. Lagi satu, ni budak orang biasa pun boleh fikir, Kedah ni negeri yang menghapuskan premis judi. Tiba-tiba masuk pilihan raya, hak marah kat Kedah tu bagi duit kat PM, suruh menang pilihan raya. Bodoh kah? Cerdik tuan-tuan? Tuan-tuan faham tak saya kata ni, saya cakap Kedah ni? Tak menasabah langsung. Tak masuk akal. Baik, selesai tajuk cerita tu. Pagi tadi, petang tadi, keluar satu berita dalam utusan bernama Metro, tak silap saya. Ada satu tangkapan kes rasuah melibatkan seorang CEO syarikat di bawah Menteri Besar, nama dia MBI, Menteri Besar Incorporated. Tunjuk dalam gambar dalam surat khabar tu, ada seorang pakai baju color oren, loka SPRM, tangan kena gari. Saya rasa kena gari, saya nampak ada macam gari. 2 orang. Tulis, ditangkap, disabitkan, disiasat atas kesalahan rasuah 13 juta. Tuan-tuan perasan tak? 2-3 hari lepas, ada seorang menteri yang jaga KDN. Tapi lah ni kementerian tu tukar nama dah. Dia jadi Menteri Hal Ehwal Sanusi. Dia tukar nama dah. Pasal hari-hari duk cakap pasal Sanusi. Dia tak jaga pun petak dia. Dia duk jaga petak orang lain. 2-3 hari lepas, menteri tu, dia sebut tentang REE. Hak di Bukit Enggang sik. Dia sebut hak ni, dia sebut ni. Tiba-tiba hari ni berlaku tangkapan berkaitan dengan REE tu. Selalunya SPRM ni, bila dia siasat apa semua, dia siasat selesai semua lengkap ada maklumat, barulah orang tanya menteri, baru menteri bagi jawapan. Ni menteri sebut dulu, lepas tu baru SPRM pergi tangkap. Tuan-tuan nampak tak siapa yang rancang? Saya nak sebut kat tuan-tuan lah, pengalaman saya duduk di pejabat menteri besar sebagai Setiausaha Politik Datuk Seri Sanusi. MB kita ni, duit ringgit dia berkira nak mampu. Sungguh, tanyalah siapa dia hadut kerja di jawab MBU. Tuan-tuan jangan abang dia kata, saya kata lagu ni. Apa saja projek, program-program, kertas hak masuk yang dia kena sign kelulusan keuangan, dia akan selak semua, helai satu-satu, walaupun dia kalut tak mana pun. Ada orang pergi suar di pejabat, ada orang pergi suar aku tengah jalan, ada orang pergi jumpa di mentalun. Semua ada perlukan kelulusan sains tu, semua dia selak selai-selai walaupun dalam keadaan kalut. Kadang-kadang dia sign tanya atas bonet kereta, kadang-kadang atas belakang orang, belakang pegawai dia. Tapi dia selak semua. Ada program nak buat di mentalun. Kawan yang cadang tu nak guna PA system. Dia kata awak di PA system yang Dewan Mentalun tu tak boleh pakai kah? Potong, perak, potong. Kurang dah. Nak jamu orang makan. Satu kepala berapa ringgit sekian-sekian. Dia kata ni kalau jamu orang makan 15 ringgit, orang kenyang tak? Kenyang. Perak 15 ringgit. Semua dia potong. Kalau kita pergi suar kat dia tu minta 20, potong sampai jadi 5 lah. Dia sangat teliti dan cermat dalam bab duit ringgit. Sebab dia tak akan boleh membenarkan mana-mana orang menggunakan duit ringgit untuk kepentingan lain selain daripada kepentingan kerajaan. Mesti ikut atas tata kelola. Tata kelola ni bukan tata kelola, tata kelola. Benda ni diamalkan. Zaman dia jadi Setiausaha Politik Datuk Seri Ustaz Zizan pun sama. Jamuan raya di Mentalun. Dalam menu tu laksa RM3. Pergi jumpa Ustaz Izan kata, hampir cari satu ustaz ni, laksa RM1. Tuan-tuan, laksa RM1 tu tahun bila tu? Tahun 2000. Ustaz Izan jadi Menteri Besar bila? Ustaz Izan 2008 ada laksa RM1. Masa-masa tak ada lah. Waktu tu pun laksa RM3 dah. Memang menasabah RM3 tu pun halui, suap dia 3 mulut, habis.
Zaidah kata suruh cari laksa sengit. Dia pun garuk kepala pusing merata. Tapi kalau Kedah lah apa semua tempat-tempat laksa ni, semua tak boleh. Dia pergi jumpa balik Zaidah, Ustaz, laksa sengit boleh, tapi buh kicap saja. Lepas tu Zaidah tanya balik, lepas tu hang dapat paling murah berapa? RM1.5 dah. RM1.5 tak apa. Sain RM1.5. Nak apa-apa? Suruh ikhtiar lu pergi cari. Kalau boleh kurang. Menjimatkan perbelanjaan kerajaan, mengurus tadbir kewangan dengan cekap dan baik telah lama dibuat oleh kerajaan negeri Kedah sejak era Datuk Seri Sanusi sampai mendapat pengiktirafan daripada kerajaan persekutuan, mendapat pengiktirafan daripada Ketua Siswan Negara, daripada badan-badan yang main audit negeri Kedah ni, main serah sijil Kedah, diiktiraf pengurusan kewangan yang terbaik. Kita dah buat lama dah, tiba-tiba mereka tak boleh buat. Sebab tu mereka dengki busuk, serang Kedah tiap-tiap hari, pagi, petang, siang malam, wirid, Kedah Sanusi. Habis-habis semayang bagi salam tu, Assalamualaikum, Kedah Sanusi. Tu ya. Macam negeri lain tak ada pilihan raya. Macam dalam dunia adalah Perikatan Nasional ni macam ada Sanusi seorang. Dia presiden, dia Sultan Agung, dia pacak merah, dia pasang wire PA system, dia jadi DJ. Macam Sanusi seorang. Punya bersungguh nak serang Sanusi ni. Kuman sepanar sungguh. Takut sangat petara tu sampai ban dia punya TikTok. Dengan TikTok dia apa lepas takut tuan. Datuk Seri Sanusi gelak apa lepas sakit hati ulang ni. Betul tak? Ada hak TikTok apa free zone ni kan. Dia duk edit tunjuk gambar gelak. Anak siapa tau? Jangan koyak orang semua gelak. Depa tengok sakit hati tu. Sungguh. Lepas dakwa di mahkamah, turun bawah buat sidang media, wartawan kromong puluh kan. Masa bercakap tu pun boleh tiba lagi, boleh gelak lagi. Tobat depa tengok sakit hati. Tidak tak lelah tuan-tuan. Hampa jangan main-main terinsak kami, cik oi. Kan? Tuan-tuan sekalian, kalaulah sebegitu detail perincian keuangan, semua disemak, saya menjadi pegawai dia, melihat semua tu, tak ada langsung cerita duit rasuah apa semua ni, tak ada. Bahkan ada orang peti main marah kat MB. Ada orang-orang peti mai suruh nak minta guna premis kerajaan untuk orang peti mai kata tak boleh. Hang peti hang guna markah, hang guna bangunan, jangan guna program untuk program premis peti di program di premis kerajaan, jangan. Kenapa? Politik, parti, kerajaan. Begitu sekali kita mengasingkan benda tersebut. Tiba-tiba yang duk Kuala Lumpur tu hang kata kita nak jimat. Saudara, kita nak jimat belanja. Ini duit rakyat saudara. Tak boleh kita guna sewenang-wenangnya ni. Ini tanggungjawab kita saudara. Jangan, sebab tu saya pesan, jangan naikkan banner gambar saya di merata tempat, jangan. Turunkan. Lah, yang hang penak gambar penuh satu Malaysia, betul hang suruh turun, hang kata hang tak tahu. Kok mana jadi Perdana Menteri? Siapa yang lulus? Siapa yang sign? Tuan-tuan gelak ni berzebah serius ni. Bukan saya tiru dia tiru saya. Sepanjang 6-7 bulan menjadi kerajaan persekutuan, memandu kerajaan, rakyat ternanti-nanti ke mana hala tuju nak dibawa. Apa yang ada ialah hanya mendedahkan kononnya kesalahan orang dulu, kelemahan orang dulu, hak ni tak betul, hak ni tak kena, hak ni sakau, hak tu ambil, hak ni tak kena. Kau mana ni tuan-tuan, hang naik kereta, naik motor, duk kerja tengok side mirror, tak tengok depan. Bawa tu tengok side mirror kat tepi ya, tak tengok depan. Jatuh longkak. Jatuh parit tuan-tuan, tak lama lah jatuh. 12/8 ni jatuh sungguh tuan-tuan, setuju? Orang jadi menteri, jadi Perdana Menteri, jadi ketua kerajaan ni kena ada hala tujuannya jelas. Nak bawa rakyat pergi ke mana? Penumpang belakang ni ramai nak pergi ke mana? Kita jelas hala tuju kita. Menteri besar kita sebut nak pergi ke mana? Yang namanya The Greater Kedah. Apa perancangan nak dibuat?
Kenapa nak diteruskan projek Kedah Retropolis? Kenapa jangan disekat tu, jangan disekat ni? Kenapa kena dengar suara Kedah? Kerana Kedah ada perancangan pembangunan yang jelas yang telah dibuat oleh para pegawai. Pegawai-pegawai yang buat perancangan kerajaan ni, mereka bukan buat ikut suka. Ada mesyuarat, ada perbincangan pakar. Habis belanja banyak. Mereka buat bukan untuk kepentingan politik. Mereka buat untuk kepentingan kerajaan yang memerintah. Siapa pun, itulah plan dia. Dalam Kedah namanya plan Kedah 2035. Bila kita naik jadi kerajaan, Datuk Seri Sanusi memimpin, diteruskan semua plan-plan itu, tak mau disekat. Bila kita teruskan plan tu, puak sana kata, tengok Sanusi tak ada idea. Itulah tugas memimpin. Memimpin ini meneruskan perancangan yang sedia ada untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan diri. Ni beza kita berpolitik dengan cara dia berpolitik. Orang lain berpolitik, orang putih berpolitik, politik nak kepada nama. Padam semua jasa orang, tunjuk nama dia yang terbaik. Politik hak diajar oleh Nabi, politik hak kita mengaji untuk guru. Politik ialah untuk bawa apa kepada rakyat, nak pergi mana matlamat, apa tujuan. Dan politik kita bawa ni tak habis di dunia, nak pergi akhirat. Kalau politik kita habis dekat dunia, kita pun boleh reka macam-macam fitnah, boleh kata macam-macam kat dia. Tapi kita tak buat. Pasal kita tahu ni duk kiri kanan, duk catat, duk tulis. Esok dia pada masyarakat tanya apa saya faham mung. Hari Tuhan dah sebut. Kalau hari ni kita jadi kerajaan, tak perlu 2 minggu sesedara. Bagi saya 24 jam. Hari ini kita jadi kerajaan, esok harga minyak akan turun sesaudara. Saya ulang. Orang tak percaya arah tuan. Walaupun benar ni kita jadi senda gurau, tapi dalam politik yang ada akidah, Tuhan tanya esok, pasal apa hang cakap hang tak buat. Dalam apa jua kehidupan kita ni mesti ada break. Break kita itulah dosa, break kita itulah pahala. Tak mana hak ada dosa kita break, tapi tak mana hak ada pahala Tuhan suruh kita pi. Itulah landasan politik pentadbiran pemerintahan yang dibawa oleh Datuk Seri Sanusi bersama Kerajaan Perikatan Nasional di negeri Kedah. Pembawaan politik inilah menjadikan pegawai-pegawai di bawah bekerja dengan begitu pantas, cepat. Kerana mereka tahu yang memimpin ini cakap betul, yang memimpin ini tak ada seleweng, yang memimpin ini tak ada niat lain melainkan niat untuk membangun negeri Kedah. Bila diserang isu kecurian RI disik, RI disik itu orang tangkap dah, polis tangkap dah, siasat dah. Bila dituduh kata Menteri Besar yang mencuri, yang bangun pertahanan Menteri Besar siapa dia? Pengarah tanah galian negeri Kedah, pegawai kerajaan. Dia bukan orang politik, dia tak ada warna bendera. Dia bangun pertahanan. Sebab apa? Dia tahu yang memimpin ni orang yang ada keikhlasan, orang yang membawa landasan politik yang betul, mentadbir mengikut apa yang Tuhan nak. Tuan-tuan sekalian, sebab mereka tak ada dosa pahala, sebab mereka tak ada syurga neraka akhirat apa semua, mereka tak tahu dalam politik ni, tak campur aduk, mereka tak asing. Sebab tu mereka reka macam-macam fitnah. Banglo disik, nom banglo Sanusi. Mohong atas darat. Siang-siang mohong. Tak pasal-pasal glamour dah abang Sanusi itu. Nama apa? Bang Budin. Patut pakat cerita habis semua. Geng-geng penyelam dah salur ni pakat cerita semua. Kepakaran, apa kerja buat mereka. Popular kerja penyelam dah salur tu. Lepas tu hak kawan hak design rumah arkitek tu kan, dia tanya MB kita, Datuk Seri, hak buat rumah tu design tu saya arkitek. Oh ya kah? Saya nak tumpang iklan syarikat saya dah. Sila iklan lah. Oh dapat free marketing. Lepas tu hak kontraktor hak buat tu pula, dia kata ni syarikat saya buat, saya nak tumpang iklan. Tah banyak mana sale lepas dapat. Sebab orang berkenan rumah tu, siapa ada duit pergi cari mereka lah. Yang lagi lawak lagi tuan-tuan, ada orang naik bas sarkas. Ni lawak sungguh. Bas sarkas tu biasa main di sini ni. Buat lawatan sambil belajar. Pi kesik. Turun tengok, oh ni dia rumah ni tu, pakai ambil gambar lah apa semua.
Tapi tak ada kerja sampai tak tu. Yang kita duk penin harga barang mahal, telur tak ada. Macam-macam masalah hidup raya ni nak minta keluar duit ke WSP yang tak bagi. Bila tanya di parlimen tak boleh. Oh ini tak boleh untuk rakyat, untuk hari tua mereka. Barang-barang tak cukup, lembu, kebab apa semua. Tak ada isu penyelesaian, yang ada ialah pinat atas lembu. Semua ni tak selesai masalah. Kami berterusan mendesak di parlimen tanya mana solusi. Kita pun cadang macam ni. Dia pun tak pakai cadangan kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab itulah dia serang Kedah ni pagi, petang, siang, malam. Sebab apa? Dalam hati perut mereka ada hasad dengki yang teramat sangat. Pasal apa Sanusi boleh buat, aku tak boleh buat. Di Kedah baru 3 tahun. Di bawah pentadbiran Perikatan Nasional Datuk Seri Sanusi baru 3 tahun. Tak cukup pun 5 tahun. Mereka 6 bulan, 8 bulan. Tak tahuan mana halau lagi. Menteri pun masing-masing duk celaru kerja apa nak buat. Menteri jaga pelancongan, piduk sibuk jaga KLIA. Piduk jaga pegawai immigration. Pelancong Cina masuk, bawa dokumen tak cukup. Pegawai immigration tanya, mana tiket hang nak balik? Ni tiket mai dah, tiket nak balik mana? Hang nak duduk rumah siapa? Menginap di mana berapa hari? Semua kawan tu tak boleh jawab. Kita pergi mana-mana negara, bila sampai kat immigration, sebelum dia cop kita punya pasport, dia tanya tiket balik bila? Bukti kata kita ni pergi melancong. Kalau kita pergi saja, tak ada tiket balik, dia agak kita ni pergi untuk buat benda lain yang menyalahguna undang-undang. Bila wanita warga negara Cina tu tak boleh jawab, berlaku kecoh, mainlah menteri hak jaga pelancongan ni. Dia arahkan kecoh tu sampai akhir terlepas wanita Cina ni. Bila orang tanya dia apa siapa buat macam ni, dia kata dekat situ ada kes rasuah. Lepas tu orang pun tanyalah menteri. Jabatan Immigration ni di bawah menteri Kementerian Dalam Negeri, Menteri Haiwan Sanusi tu. Macam mana pandangan Datuk Seri? Oh, saya akan siasat. Patut tengok 3 hari lepas tu dia kata, oh, ni dia, saya dah serah nama untuk pegawai tadi, saya dah serah nama sebab dia terlibat rasuah. Saya dah serah nama. Lebih kurang macam itulah ayat dia dalam laporan berita. Orang tanya pula SPRM, macam mana kes rasuah tu? SPRM jawab, kes masih diteruskan. Setakat ini kita dapati tidak ada unsur rasuah. Jadi sebenarnya apa yang berlaku? Pegawai immigration ni pegawai penjawat awam Kerajaan Persekutuan. Dia buat kerja dia mengikut aturan undang-undang, GO, General Order. Semua penjawat awam terikat dengan peraturan ni. Macam disebut oleh Datuk Wan Saiful tadi. Dia buat kerja dia. Tiba-tiba mungkin berlaku kecoh di pasar, dia tak ikut kerja dia. Tak boleh, dia dah ada panduan kerja. Kemudian dia dimalukan oleh seorang berstatus menteri. Ada menteri tuduh dia rasuah. Ni penjawat awam, orang cerdik, orang kerja belasan tahun, puluhan tahun berkhidmat dengan kerajaan. Ada menteri memalukan, menjatuhkan maruah dia. Inilah dia tuan-tuan perangai PHBN. Mereka tak hormat, tak respect penjawat awam. Tuan-tuan beritahu kat semua anak-anak kita hak kerja penjawat awam, jangan lagi percayalah kepada PHBN dalam PRN kali ini. Setuju? Mereka tak hormat. Menteri hak jaga internet ugut pula, siapa bercakap tak betul, nanti saya arah polis ambil di rumah. Hang jaga internet, bukan jaga polis. Menteri hak jaga polis pula duk sibuk petikai Kedah salah guna duit peruntukan buat jalan raya. Hang jaga polis, bukan jaga jalan, cik. Oi, Allah, penilah hangpa ni. Mereka lagi pening daripada Mangkulim pun tak pening sampai tak tu. Hak jaga jalan tak cakap apa. Hak jaga polis, jaga immigration ni duk tikai Kedah salah guna duit buat jalan. Duit peruntukan, hak nama dia Maris. Maris ni peruntukan Kerajaan Persekutuan bagi duit pada setiap kerajaan negeri untuk selenggara jalan-jalan. Dia tuduh, dia kata Menteri Dalam Negeri itulah, dia kata Kedah guna duit itu untuk buat benda lain, tak jaga jalan pun.
MB kita pun semaklah dengan pegawai kewangan negeri. Pegawai kewangan negeri, pegawai profesional. Pegawai kerajaan negeri Kedah, hak Tuanku Sultan lantik. Dia pun tunjuk balik statistik angka-angka tu, tak ada langsung diguna pun untuk selain daripada pengurusan jalan. Kalaupun ada satu nak guna, minta izin kat kerajaan persekutuan lulus, baru guna. Mana kita tak ada penyelewengan, kita tak salah guna, tapi dia cuba timbulkan persepsi kita salah tak ambil urus, kita salah guna duit. Dia duk cari korek mana benda nak boleh berjatuh Sanusi ni, tak jumpa sampai Kelah. Sehinggalah akhir sekali yang terbaru yang disebut tadi, didakwa di mahkamah, pergi tangkap di penginapan pukul 3 pagi. 3 pagi, pergi 10 orang polis tak salah, dia ikut arahan. Semua ni penyawak-penyawak tuan-tuan, termasuklah anggota keselamatan ni, semua mereka ni saya yakin mereka meluk dah dengan kerajaan PHBN ni. Tuan-tuan setuju? Kalau tidak, peti undi Parlimen Putrajaya tu kita tak menang. Kita menang baru ni. Putrajaya tu semua pegawai-pegawai tinggi kerajaan menang. Mereka memilih PN Datuk Seri Dr. Aziz Jidin. Selalu habis. Menteri hak jaga patut jaga polis tadi tikai pasal duit. Menteri hak patut jaga internet pi jaga polis. Apa lagi tadi ni? Menteri hak jaga pelancongan pi jaga KLA. KLA ni bawah Kementerian Pengangkutan. Selalu habis ni Kementerian Luar Tabi'i. Tuan-tuan sekalian, kalau lagu ni gaya, kalaulah mereka terus jadi kerajaan, cukup sampai 5 tahun. 5 tahun yang tak tahu lingkup kerajaan Malaysia ni. Setuju? Jadi tak boleh bagi ruang kat mereka. PRN kali ni mesti, tuan-tuan semua yang main ni mesti bekerja keras dan kuat. Bagi tahu semua orang yang ada, anak beranak, hak mana duit ni mesti semua suruh balik undi perikatan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab PRN kali ni nyawa untuk PHBN. Sebab apa saya sebut nyawa? Kalau mereka gagal, mereka akan terus lenyap daripada bumi politik Malaysia ni. Tak ada terus lah. Sebab ini bukti suara rakyat menolak semua yang mereka buat selama 6-7 bulan ni. Semua janji masuk tong sampah. Hak kata tak mau pakat DAP, tak mau pakat Anwar, semua mohong atas darat. Orang UMNO kena ingat, kalau hampa undi BN, hampa dapat DAP. Betul tuan-tuan. Tak mohong ni betul pasal mereka dah bergabung. Orang DAP kena ingat, kalau hampa undi DAP, hampa dapat kluster mahkamah. Hampa dapat orang yang kleptokrasi. Pakatan politik yang ada di atas tu tak stabil. Tak sekuat pakatan dalam Perikatan Nasional. Mereka berebut, berkelahi tak tentu arah. Tuan-tuan kena ingat, dalam kerajaan yang ada ni, ahli parlimen paling ramai parti mana? Ahli parlimen hak paling ramai daripada mana? No, hak kerajaan tu DAP. Tuan-tuan ingat DAP duduk diam? Tuan-tuan ingat DAP duduk saja? Baik, katalah mereka berjaya 6 negeri ni, na'udzubillah. Saya rasa tak berjaya. Tuan-tuan rasa berjaya tak? Tapi kalau mereka berjaya, agak-agaknya apa yang mereka akan buat dalam tempoh 4-5 tahun lagi. Hari ini dia ada 2/3 majoriti parlimen. Dia boleh ubah perlembagaan. Dia boleh buat apa saja yang dia nak. Dan dia pun dah sebut, ini kerajaan kami, ikut suka kami lah. Dia dah sebut dah. Apa akan jadi tuan-tuan? Saya tak tahu nak kata apa akan jadi. Tapi 22 bulan pegang remah itu sangat mengerikan kita. Dan dia mungkin berulang kembali kengerian tersebut. Maka nyawa politik mereka mesti ditamatkan, ditanam jauh-jauh di bawah tanah dalam PRN 12 hari bulan 8 ini nanti tuan-tuan sekalian. Setuju? Akhir sekali. Sebab apa dia berusaha untuk serang Kedah pagi, petang, siang, malam? Sebab dia nak bunuh nyawa politik manusia bernama Sanusi Mak Nur. Bagi dia, penghalang terbesar untuk dia rancang semua perkara yang dia nak buat ni, penghalangnya seorang saja manusia, nama dia Sanusi. Duduk di Sungai Pau. Takut sungguh. Dia ada banyak benda nak buat, tapi takut. Kerana ada Sanusi ni.
maka dia akan buat apa saja. Tuan-tuan, sehari dua ni nak sampai 12 bulan ni, tuan-tuan akan tengok mungkin akan ada banyak lagi benda yang dia akan buat yang kita tak jangka-jangka. Mungkin akan berlaku. Sebab apa? Sebab mereka berpolitik tidak ada break. Tak ada panduan, dosa pahala. Sebab tu dia cakap jangan kait 3R, mana boleh tak kait dengan agama. Ni bila kita cakap sebut dalil, sebut hadis, sebut sirah apa semua ni, dia kata tu penunggang agama. Kalau tak guna agama hak Nabi bawa untuk berpolitik, nak guna apa? Tolong habaq mai nak guna apa? Nabi mai ni bawa panduan, pedoman. Quran ada, tunjuk dalam semua bidang, termasuk dalam bab politik, dalam bab ekonomi, dalam bab berumah tangga, dalam bab sosial, dalam bab perniagaan, dalam apa saja atas jalan raya, apa ada pedoman dia. Semua benda ni mesti guna agama. Bila pisah tepi agama tak tepi, politik tak tepi, tu yang lingkup. Maka kita nak selamatkan negara ni dengan cara macam tu. Itu yang Tok Guru kita ajak lama orang Kedah ni, Tok Guru pondok ramai. Dia ajak lama lah. Maka mereka seperti ini, mereka tak akan serik, mereka tak akan merasa bersalah, kecualilah mereka ditewaskan setewas-tewasnya dalam PRN bulan 8 nanti. Kita ranapkan Pakatan Harapan BN. Setuju? Kalau tuan-tuan setuju, tuan-tuan kena balik buat kerja, tak boleh berlengah. Mulai malam ni, siang, malam, pagi, petang, bekerja lebih daripada biasa. Guna apa saja seluruh yang ada untuk pertahan negeri Kedah. Dan insyaAllah, kalau kita berjaya 12 nanti, 12 bulan 8 nanti, kita akan menang semua, 36 sapu bersih. Waktu itu, kita akan tabah kali-sekali. InsyaAllah, kita akan cadang nama Datuk Seri Sanusi sebagai Menteri Besar Kedah untuk penggalian kedua. Baru hampa ada akal. Setuju, tuan-tuan? Saya tak mau cakap panjang dah, suara pun nak habis dah. Tuan-tuan balik buat kerja saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perikatan Takbir. Terima kasih.